Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini, sama-sama kita mengikuti kuliah tafsir daily, tafsir Quran kita panggil. InsyaAllah saya akan berkuliah tiap-tiap hari. Cuma sepanjang perintah berkurung oleh kerajaan ini, kita akan sesi kita ada dua, iaitu satu pada pukul 8.30 sampai pukul 9.30 pagi pada pagi ini, dan juga satu lagi pada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Hari-hari biasa kita akan mengikuti kuliah tafsir ini pada setiap hari itu pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Untuk pengenalan yang pertamanya berkenaan dengan ilmu tafsir Al-Quran ini, tafsir Al-Quran merupakan salah satu daripada perkara yang wajib untuk kita tuntut dan wajib untuk kita pelajari. Kerana apabila kita menyebut berkenaan dengan tafsir Al-Quran ini, perkara yang pertama dan perkara yang besar kita kena hadapi itu bagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa dia yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran ini. Nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjaga Al-Quran selepas Allah taala menurunkan Al-Quran sebagai adz-dzikr, peringatan kepada manusia. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana, aku mudahkan Al-Quran ini untuk kamu baca ataupun untuk kamu pelajari, untuk kamu ambil peringatan. Maka kenapa manusia tidak mengambil peringatan daripada peringatan Al-Quran ini? Bermakna dua perkara ini kita perlu letak dalam dada kita, bahawa Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran untuk kemudahan untuk manusia memahami Al-Quran itu sendiri. Yang keduanya, apabila kita sebut berkenaan dengan Al-Quran ini, Al-Quran adalah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai syariat. Sebagai syariat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat sebelum daripada Al-Quran ini, yang ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Semua itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala letak sebagai peraturan hidup manusia ini. Peraturan hidup yang ditetapkan oleh pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan kelayakan dan kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini, yang meletakkan satu titik kehidupan yang baik kepada manusia selaku hamba kepada Allah
Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cara pengabdian diri kepada Allah melalui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sebut untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengabdian yang sebenarnya pada Allah, sebenarnya peruk kehidupan manusia ini terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu. Na'bud bermaksud mengabdikan diri pada Allah dan berdoa hanya pada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Oleh kerana itu, pada siri yang pertama ini baik kita menafsirkan surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang berada di hadapan saya pada pagi ini boleh menggunakan mana-mana kitab tafsir, sama ada Ibnu Kathir ataupun Jalalain ataupun Sa'di ataupun apa sahaja. Boleh bertadabbur bersama dengan saya. Pada pagi ini kita memilih surah yang pertama, itu suratul Fatihah, yang boleh kita sebut surah Fatihah ini sebagai Ummul Kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dan tiap-tiap hari kita baca surah Al-Fatihah ini. Tiap-tiap hari kita baca dalam solat kita suratul Fatihah. Dan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita iaitu suratul Fatihah. Jadi kita tengok apa yang kita baca dalam solat suratul Fatihah ini, apakah menjadi satu iktibar dan peringatan kepada kita. Apakah yang kita baca dalam surah Fatihah ini kita fahami dengan cara yang betul, dengan cara yang bertepatan dengan maksud suratul Fatihah yang sebenar. Kerana di luar sana ada orang-orang yang membaca suratul Fatihah tapi menafsir ikut kemahuan mereka sendiri. Jadi apabila kita menafsir ikut kemahuan kita Al-Quran ini, salah satu daripada benda yang salah dalam kehidupan kita, benda yang silap. Oleh kerana itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok tafsir dia macam mana. Pengenalan kepada surah Fatihah ini. Surah Fatihah ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di Mekah. Surah Fatihah diturunkan di Mekah dan Madinah. Riwayat mengatakan bahawa dia diturun sebanyak 2 kali. 2 kali diturun. Dan ini adalah surah yang teragung dalam Al-Quranul Karim. Dan keseluruhan isi kandungan Quran ni secara ringkasnya berada dalam surah Fatihah ini. Oleh kerana itu dinamakan sebagai Ummul Quran. Setiap surah ni dia ada tajuk dia. Tajuk ni bukan duduk pada nama surah tersebut, tidak. Tetapi tajuk ni dia duduk kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita, yang kita maksudkan sebagai dakwah ataupun maksud kepada surah itu. Tajuk kepada surah itu dilihat dalam makna kepada surah itu apa dia, keseluruhan yang Allah Taala nak dalam surah tersebut membawa makna apa. Itu sebenarnya yang lebih penting. Dia bukannya tajuk itu duduk pada apa ni yang kita panggil, tajuk itu duduk pada nama kepada surah itu, tidak. Tetapi dakwah kepada surah itu apa dia, dakwah maksud daripada surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ini maksud ataupun dia punya tajuk besar dia itu terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia punya tajuk dia. Kerana 3 ayat pertama surah Fatihah ini adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat keempat pula adalah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Seterusnya adalah untuk kita sahaja.
Dan ini kita dapat lihat dalam hadis qudsi berkaitan surah ini yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dinamakan surah ini sebagai suratul Fatihah kerana adalah pembukaan kitab secara tertulis. Dan Al-Fatihah juga dibukakan bacaannya dalam solat. Kita tak baca surah lain lagi kecuali kita baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah disebut juga sebagai Ummul Kitab di antara nama dia. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quranul Azim, itu di antara nama-nama suratul Fatihah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan nama yang banyak dalam suratul Fatihah ini? Nama dia banyak. Jawapan yang pertama sekali, apabila kita ni ada nama-nama yang banyak, yang mungkin orang berkenan salah satu daripada nama-nama tersebut. Satu benda yang dinamakan dengan nama yang banyak ini, mungkin orang itu akan berkenan dengan salah satu daripada nama-nama. Nama ni letak nama tu, mungkin kawan ni berkenan dengan nama ni, mungkin kawan ni berkenan dengan nama ni. Itu di antara benda yang disebutlah. Dan dipanggil dengan sebutan Alhamdu, kerana Nabi SAW meriwayatkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di kursi yang saya sebutkan tadi, bahawa aku membahagikan solat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi 2 bahagian. Itu kata Allah lah di kursi. Aku bahagi semayang hamba-Ku ni menjadi 2 bahagian. Jika seorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Dan sampailah akhir kepada hadis ini. Surah ini juga dipanggil dengan nama As-Salah, kerana surah Fatihah ini, surah ini adalah sebahagian daripada syarat sah seseorang itu melakukan solat. Ia juga dinamakan sebagai Asy-Syifa kerana diriwayatkan satu hadis Nabi SAW, Fatihatul Kitab, itu Fatihah ini merupakan syifa, penyembuh daripada segala racun. Ia juga nama dia juga disebut sebagai Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah kerana ada satu hadis yang meriwayatkan sahabat telah berjampi ruqyah seorang yang terkena sengatan, maka Nabi SAW bersabda, dari mana engkau mengetahui bahawa Fatihah itu adalah ruqyah? Abu Hurairah pernah meriwayatkan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran, maka solatnya tidak sempurna. Dan tidak sempurna 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbualan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yang saya sebut tadi, hadis riwayat Abu Hurairah, berkata lagi, kami berada di belakang imam, beliau menambah, baca Al-Fatihah itu dalam hatimu, kerana aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala membahagikan salat menjadi 2 bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Aku membahagikan solat 2 bahagian di antara diriku dan juga di antara hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang diminta, jika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Dan jika dia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah Ta'ala telah berfirman, hamba-Ku telah menyanjungku. Jika dia mengucap Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba-Ku telah memuliakanku. Dan jika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini bahagian antara diriku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang diminta. Dan dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Baik. Itu di antara perbincangan muqaddimah kepada suratul Fatihah yang kita bacakan ini. Dan dia merupakan perbualan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bermakna apabila kita sebut kita ni baca suratul Fatihah dalam sembahyang, adalah kita berbicara dengan Allah. Bila kita sebut kita berbicara dengan Allah ini, kalau kita berbicara dengan orang yang ada kedudukan pangkat, sama ada raja, yang ada jawatan dalam dunia ini, kita meletakkan satu perkara yang besar dalam kita nak bercakap ni. Kita bercakap dengan baik, kita bercakap dengan adab yang betul. Maka begitulah kalau kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi sebab Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja segala raja, tempat kita bergantung harap dan tempat kita meminta sepenuhnya segala apa yang kita minta ini, kita perhadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih lagi lah kita perlu berakhlak dan beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena solat dengan memakai bauan, wangian, dengan bersugi adalah salah satu daripada benda yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi ingin melakukan solat sembahyang, Nabi bersugi. Nabi bersugi. Dan itu merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kata bismillah ni lafaz yang sangat hebat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada agama-agama lain, dan tidak diberi kepada orang Yahudi, tidak diberi kepada orang Kristian. Bismillah itu. Apabila disebut Bismillahirrahmanirrahim lah yang menyebabkan masa perjanjian Hudaibiyah, musyrikin Mekah suruh buang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Letak Bismikallahumma, Bismikallahumma, Bismikallah ataupun Bismillah saja, buang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan namanya yang kita akan bincang nanti. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Perbincangan yang kita biasa sebut bahawa sepatutnya dengan nama Allah ni, bila kita kata dengan, ba ni dengan, bila kita sebut dengan, belakang tu, depan dia mesti ada ayat yang lain sebelum datangnya perkataan dengan itu. Sebetulnya aku baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca Quran dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya begitu. Tetapi kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang suruh kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita baca. Bila kita sebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah daripada Tuhan sendiri. Jadi, adakah Allah Ta'ala ni menyuruh kita baca ataupun Tuhan yang baca? Jawapannya, Allah, Tuhan yang menyuruh kita baca. Jadi kalau kita sebut di sini bacaan ayat penuhnya, katakanlah aku membaca surah ini dengan menyebut Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah yang suruh kita baca. Itu dia punya takdir dia. Huruf ba pada perkataan Bismillah dia perbincangkan oleh ulama. Huruf ba tadi, kerana Quran ini dia datang dengan bahasa Arab, dan ba itu sendiri mempunyai banyak kegunaan dalam bahasa Arab. Dan ada ulama mengatakan terdapat 20 makna
yang diambil daripada penggunaan ba. Dibincangkan oleh ulama, huruf ba pada perkataan bismillah ni membawa kepada dua maksud yang besar. Yang pertama dia panggil ba musahabah. Yang kedua dia panggil ba isti'anah. Ni dalam ilmu tafsir kita bincang yang ni dulu. Ba musahabah iaitu benda bermaksud mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa dia makna? Bermaksud kita hendak mendekatkan diri dengan Allah, supaya perbuatan kita tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita baca bismillah yang saya sebut tadi ataupun basmalah tadi, ini kerana segala usaha kita tidak membuahkan hasil jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan usaha kita tersebut. Saya ulang sekali lagi. Ba yang pertama tadi, ba musahabah, iaitu bermaksud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia tak dengan di situ, dengan ni makna benda yang orang kata benda yang berekeh, benda yang tak butuh. Dan kita ada punya kefahaman, hanya apabila Allah Ta'ala izin, barulah perkara tersebut berlaku. Sebab itu jika Allah Ta'ala tak izin untuk kita makan, kita tak dapat menyuap makanan ke mulut. Oleh kerana itu sebelum makan, kul samillah, bismillah. Dan kita mengharapkan keberkatan pada bacaan itu hanya bismillahirrahmanirrahim. Dan contohnya kalau Allah Ta'ala memberi berkat pada makanan itu, walaupun sedikit saja, tetapi kita akan kenyang, kerana benda itu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu ba yang pertama untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Ba yang kedua dia panggil ba isti'anah. Adalah bermaksud kita mengharapkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan izin Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita usaha dan kita akan berjaya. Yang ini kita sebagai manusia yang hina memang amat harapkan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan berjaya jikalau kita hidup tanpa pertolongan daripada Allah. Baik. Daripada dua makna tadi, lebih kurang 20 perbincangan ulama, tapi kita simpulkan dua makna. Bahawa kita zahirkan diri kita bahawa Allah lah tempat sumber penunggu kepada berkah, penunggu kepada pertolongan daripada awal lagi kita mulakan, dengan kita berakidah bahawa Allah adalah tempat segala-galanya. Allah adalah tempat segala-galanya untuk umat manusia ini. Dan manusia tidak akan dapat hidup kecuali dengan keberkatan yang Allah Ta'ala beri, kerahmatan yang Allah Ta'ala bagi. Kerana tu ba yang pertama tadi, ba musahabah untuk mendekatkan diri dengan Allah, dan ba yang kedua itu ba isti'anah untuk kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Allah, bismillah, perkataan Allah itu. Kata Allah ini, perkataan ini adalah nama untuk Rabb. Yang dikatakan bahawa Allah Jalla Jalaluh adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kerana yang menyandang nama itu penuh dengan segala bentuk sifat-sifat yang baik. Dan kalau kita sebut Ar-Rahman, dia merujuk kepada sifat Maha Pemurah. Ar-Razzaq, yang beri rezeki. Tetapi apabila kita gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah itu
merangkumi semua sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh. Nama Allah ini merupakan nama yang tidak diberikan kepada sesiapa pun selain daripada Dia, yang maha suci, yang maha tinggi. Dan kalau kita tahu bahawa dalam bahasa Arab tidak diketahui daripada mana ia berasal, Allah itu sendiri, dan menjadi perbincangan yang banyaklah di kalangan ulama. Ilaha, lahu. Kalau kita buang Allah ni, kalau buang alif di hadapan, lillah. Kalau buang satu lam, ilahu. Kalau buang alif, buang lam, lahu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Buang alif, buang lam, tinggal ha sahaja. Tak boleh juga. Huwallahul ladzi. Itu pada perkataan Allah. Sebab tu saya kata, pada perkataan Allah itu merangkumi semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah berada di dalam perkataan Allah itu sendiri. Kalau kita sebut Allah penuh, Allahul ladzi lahu ma fis sama, kita buang alif tinggal lam ha, lillahi ma fis samawati wal ardh. Alif lam ha, kita buang alif, kita buang lam, lahu tinggal la ha saja, lahu ma fis samawati wal ardh. Alif pula, alif kita buang lam, tinggal ha saja, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tu di antara perkara-perkara yang disebut sebagai kehebatan kalimah Allah itu sendiri. Baik. Yang kedua, nama bagi sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih, dan Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dua-dua ini adalah mari daripada perkataan rahmah. Kalau kita perhatikan, Ar-Rahman itu ada ra, ha, mim, dan Ar-Rahim juga ada ra, ada ha, ada mim. Dua-dua ini mari daripada perkataan rahmah. Ar-Rahman yang bermaksud yang maha pemurah, Ar-Rahim maksud maha mengasihani. Baik. Kalau kita nak faham lagi perkataan Ar-Rahman, tadi kita faham dah perkataan Bismillah. Tadi, saya ulang sekali lagi, perkataan Bismillah dengan nama Allah, huruf ba itu sendiri adalah ba untuk kita mendekatkan diri. Dia panggil isti'anah. Isti'anah dan untuk kita mendekatkan diri. Satu, dan ba itu untuk kita minta pertolongan dengan kalimah Bismillah, dan untuk kita mendekatkan diri dengan kalimah Bismillah. Sebab itu ada beberapa benda yang disuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca bismillah. Contohnya kalau makan bismillah, nak buat apa bismillah. Dan satu lagi tafsiran dia, sengaja Allah Ta'ala tidak meletakkan perkataan mula-mula sebelum daripada bismillah itu. Sepatutnya kena letak perkataan lain. Aku baca Quran dengan bismillah, aku buat dengan bismillah. Tapi datang-datang perkataan tu bismillah dengan nama Allah, tanpa meletakkan ayat di hadapan, dengan tujuan supaya manusia itu letak sendiri. Bermakna segala perbuatan untuk mendapat rahmat Allah dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala yang nak suruh Allah Subhanahu wa taala tolong kita merahmati perkara yang kita buat itu mesti dengan bismillah. Ar-Rahman pula adalah kalimah Ar-Rahman ini, kalau kita ibaratkan seperti kasih sayang seorang ayah terhadap anak dia. Seorang ayah kepada anak. Ayah ni kalau dia sayangkan anak, dia sanggup pukul anak dia jika anak dia nakal, anak tak mau pergi sekolah. Dan ayah tu sendiri akan buat apa sahaja cara untuk mendisiplinkan anaknya supaya menjadi seorang anak yang dia cita-citakan. Anak yang dia cita-citakan tu macam mana, maka seorang ayah tu akan dengan sendirinya mendisiplinkan seorang anak. Dan seorang ayah sanggup melihat anaknya yang perangai yang tak elok apa semua sekali, masuklah penjara tak apa.
Sebab apa? Bukan dia nak anak dia masuk penjara, tidak, tapi kerana anak dia tu ada perangai gini-gini, dia masuk penjara. Mungkin dalam penjara tu dia boleh ubah diri dia menjadi orang yang baik. Dan sifat Ar-Rahman itu kalau kita nak terjemah, tadi saya tunjuk contoh. Kalau Ar-Rahman yang seorang ayah dia sanggup apa saja, maka sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ni sanggup melihat hamba yang bersusah payah dalam ibadah. Contoh kalau kita bagi solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Mungkin kita di Malaysia ni tak susah menghadapi masalah untuk menjaga solat pada bila-bila masa pun. Tapi kalau kita pergi di negara-negara yang sejuk, contoh negara yang sejuk, negara yang ada masalah air dan sebagainya, dia terpaksa berkorban banyak perkara untuk mengambil wuduk dalam keadaan sejuk tersebut. Seolah-olah macam terseksa nak buat amal ibadah. Dia pening kepala pagi-pagi, jenis ada orang yang bangun pagi pening kepala. Walaupun dia pening kepala pagi-pagi ni, dia bangun juga. Kenapa? Nak solat. Walaupun ada urusan yang banyak perkara, tapi dia buat juga. Kenapa? Kerana nak solat. Kerana nak solat. Maka kalau tengok daripada sudutnya, manusia terseksa. Tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia sanggup buat apa sahaja untuk manusia ni supaya manusia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana keadaan manusia pun manusia buat supaya dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sanggup melihat orang yang menyampaikan dakwah, contoh bersusah payah menyampaikan agama, dicerca, diejek, dan ada sampai dibunuh Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam. Tapi mereka hadapi semua ujian-ujian ini hanyalah di atas muka dunia. Kerana apa yang mereka lihat itu akhirat, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat Ar-Rahman ini diberikan kepada seluruh makhluknya, sama ada mukmin ke tidak mukmin ke, sama ada orang yang munafik, semua Allah Ta'ala bagi sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sanggup pelihara manusia, kalau orang mukmin, dengan ujian, dengan susah payah, dengan segala apa sahaja yang orang mukmin itu ada, untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang kafir, Tuhan bagi semua sekali pada dia untuk keperluan hidup di atas muka dunia ni. Walaupun dia kufur pada Allah Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada dia segala-galanya untuk hidup di atas muka dunia sebagai seorang manusia. Bukan kata orang beriman saja Allah Ta'ala bagi dengan airnya, dengan makanan. Tidak, orang kafir pun Tuhan bagi dengan air, dengan makanan, dengan kehidupan. Semua sekali Tuhan bagi pada dia. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Kalimah Ar-Rahim ini, kalau kita nak ibarat, seperti kasih sayang seorang ibu yang tidak sanggup melihat anaknya susah. Ini contohlah saya bagi. Lebih lagi Allah Ta'alanya, kalau Ar-Rahman tadi, seorang ayah yang sanggup bersusah payah untuk anak dia, sangguplah beri apa sahaja semua sekali. Macam mana kita ada ayah, kata kita ada ayah, memang semua orang ada ayah, kecuali Nabi Isa sahaja tak ada ayah, tapi dia merupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Seorang yang ada ayah ni, dia akan rasa hargainya ayah dia sanggup cari makanan untuk dia, ayah dia sanggup tak makan kerana dia, ayah dia sanggup buat apa sahaja. Jasa seorang ayah ni begitu hebat. Ar-Rahim pula iaitu apabila kita nak sebut, ibarat seperti kasih sayang seorang ibu yang mana dia tidak sanggup melihat anaknya susah, tak sanggup nak tengok anak dia susah, walaupun anak dia tu seorang penagih dadah. Walaupun anak dia seorang penagih dadah, ibu dia tak sanggup nak tengok anak dia masuk penjara. Dia lain dengan ayah. Ayah dia fikir anak dia ni penagih dadah, buat apa, masuk penjara tak apa, asalkan anak dia berubah. Allah Ta'ala memang buat begitu pemikiran manusia ni. Dia tidak sama di antara seorang ibu dan seorang ayah, tapi dia punya matlamatnya sama. Matlamatnya nak suruh anak dia tu berjaya dan anak dia tu menjadi anak yang baik.
Itu matlamat dia sama, ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala buat manusia dengan ujian, buat manusia dengan macam-macam perkara hidup atas muka dunia ni, tujuannya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh manusia ni masuk syurga. Itu yang lebih besar lagi. Nak suruh manusia ni pergi ke syurga Allah. Nak suruh manusia ni selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bagi syurga. Dia bagi syurga, dia bagi ujian atas muka dunia, dia bagi segala-galanya. Sebab tu disebut bahawa dunia ini merupakan jannatul kafir, merupakan syurga bagi orang kafir, dan kesengsaraan bagi orang beriman. Duduk atas muka dunia ni kena macam kita duduk berkurung hari ni lah. Duduk berkurung hari ni, tak, pergerakan kita terbatas dan sebagainya. Ini ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebenarnya. Kalau kita tidak sedar, tuan-tuan, benda ni ujian yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, kita akan duduklah keadaan masih lagi berseronok. Duduk di rumah tu masih lagi buka TV, tengok benda-benda yang melarakan, benda-benda yang tidak ada faedah dan sebagainya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita buat di rumah kita sendiri. dalam masa ni lah, masa duduk tengah keadaan pergerakan kita terbatas ini, lebih baik kita duduk dalam keadaan mengaji, macam kita buat ni tafsirul Quran. Dan insya-Allah tafsir Quran ni kita buat tiap-tiap hari, cuma dalam masa perintah supaya pergerakan kawalan dikawal oleh kerajaan sikit, dia suruh duduk dalam rumah ni kerana virus yang cukup bahaya ni. Kita buat 2 sesi. Satu sesi pagi ni pukul 8.30 lebih kurang sampai pukul 9, dan satu sesi lagi iaitu pada pukul 8 malam hingga 9 malam. Dan saya rasa tak ceramah sejam lah. Saya ceramah biasa di masjid pun 40 minit, 50 minit begitu saja. Dan hari ni apabila kita berada dalam keadaan begini, kita sepatutnya tidak bergembira. Sebaliknya kita mengenangkan dosa-dosa yang telah pun kita buat, apa yang telah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutlah Al-Quran, kalau kita tengok ayat, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Baik, kita balik pada Ar-Rahim tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim saya sebut tadi, kasih ibu kepada anak dia. Dia tidak sanggup tengok anak dia masuk penjara. Satu, dia tidak sanggup melihat anaknya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dalam keadaan sengsara. Itu naluri seorang ibu. Maka Ar-Rahim Allah Ta'ala ni, kalau sifat Ar-Rahman, kalau di dunia ni sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala sanggup tengok hamba ni bersusah payah menjaga agama. Tetapi apabila di akhirat nanti Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim, tidak sanggup melihat hamba yang dia sayang mendapat penyiksaan. Itu makna dia. Ar-Rahman, Allah Ta'ala sanggup tengok hamba dia ni susah nak jaga agama. Nak jaga agama ni susah. Cuma orang yang kufur pada Allah, orang yang kafir tu, macam mana mereka juga diberi segala kesenangan. Kerana biar dia senang situ, tapi Allah Ta'ala tak mau bagi syurga akhirat. Allah Ta'ala tak ada perasaan Ar-Rahim kepada dia akhirat. Tapi orang mukmin, Allah Ta'ala tengok dia susah payah hidup atas muka dunianya, nak cari rezekinya, nak buat tu, nak buat banyak perkara dia kena buat. Tapi Ar-Rahim Allah Ta'ala ni, di akhirat Allah Ta'ala melihat dia dengan kasih sayang di akhirat. Kerana banyaklah dia susah untuk jadi hamba Allah, banyak dia susah untuk jadi orang panggil seorang hamba yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala ampun dosanya dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syurgalah tempat dia. Sebab tu kalau kita sebagai manusia, walaupun kita memaafkan manusia, tetapi sifat terkilan tu ada pada hati kita. Orang panggil kita masih ingat lagi kesalahan yang dia telah lakukan pada kita. Namun Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Kita memaafkan kesilapan orang lain, kadang-kadang kita ada rasa terkilan lah hati. Oh, terkilan tu mesti ada. Tapi Allah ni tidak. Ayyukaffir anhum sayyiat. Seolah Tuhan tak ingat apa pun pernah buat salah, sebab Allah Ta'ala telah ampunkan.
Sifat Ar-Rahim ulama kata sifat Ar-Rahim untuk orang mukmin sahaja. Tidak dibenarkan kepada yang lain. Dan kalau kita lihat susunan bismillah ni, kita boleh melihat bagaimana Allah memulakan penggunaan namanya berbentuk umum. Dari bentuk umum tu Allah Ta'ala pecah kepada dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah dengan nama Allah tu besar Allah. Allah ni kita pergi kat mana pun saya sebut tadi jadi Allah. Allah tu kita buang alif jadi lillah. Kita buang alif lam jadi lahu. Kita buang alif, buang lam, tinggal ha saja pun ada. Huwallahul ladzi. Jadi Allah, jadi lillahi, jadi lahu, jadi huwallahul ladzi. Tu orang panggil perkataan yang besar. Daripada sifat Allah tu dia pecah dua. Bentuk nama secara spesifik dia panggil, merangkumi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian nama Ar-Rahman ni itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala diberi kepada seluruh makhluk saya sebut tadi. Dan Ar-Rahim tu adalah satu sifat spesifik. Allah tu sendiri umum, Ar-Rahman tu sendiri Allah semua, untuk semua makhluk atas muka dunia ni, tak kira siapa. Ar-Rahim satu benda yang spesifik yang berbentuk Allah Ta'ala bagi orang mukmin sahaja di hari akhirat. Baik. Dan kalau kita tengok dalam surah An-Naml ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahman, innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga perkataan basmalah. Tapi ulama berbeza pendapat. Tapi ulama bersepakat mengatakan bahawa bismillah yang ada pada surah An-Naml, salah satu ayat surah An-Naml, sepakat itu bismillah. Tapi perbezaan dia pendapat yang ada pada bismillah itu yang berdiri sendiri pada awal surah ataupun sebahagian daripada surah itu, macam mana, surah yang baru ke tu ataupun sebahagian pada surah, itu perbezaan. Ada antara ulama yang kata bahawa bismillah, basmalah ni adalah ayat daripada surah. Adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah dan Ali. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahawa basmalah itu bukan termasuk dalam surah Fatihah dan tidak juga surah-surah lain. Dua pendapat. Ibnu Abbas, Ibnu Umar kata basmalah adalah termasuk dalam suratul Fatihah. Imam Malik, Abu Hanifah kata bismillah bukan termasuk dalam surah Fatihah. Itu dua pendapat dah. Kita tengok lagi. Bagi orang yang kata bahawa bismillah itu bukan sebahagian daripada surah Fatihah, maka mereka tidak membacakan bismillah itu kuat secara jahar dalam solat mereka. Memang ada juga hadis yang mengatakan Nabi SAW tidak membaca bismillah di awal daripada surah. Bagi orang yang pegang bahawa bismillah itu adalah sebahagian daripada surah, maka dibaca juga secara jahar, secara kuat. Maka kita boleh pilih dua, nak baca jahar ataupun nak baca sir, nak baca perlahan. Boleh pilih mengikut apa yang kita belajar lah, kerana dua-dua tu ada pendapat. Cuma apabila kita bercakap dalam konteks dalam negeri Perlis ni, sekarang saya duduk di Perlis, tak pergi ke mana-mana,
bila kita sebut dalam konteks perlih ni, perlih memilih supaya membaca bismillah itu secara sir, secara perlahan. Itu orang panggil mazhab ulul amri. Mazhab dia tu ikut ulul amri. Dan kalau tempat lain baca bismillah kuat pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak menjadi, kalau orang sebut, tidak menjadi wahabi pun kalau kita baca slow-slow bismillah tu, tidak. Itu adalah pendapat. Dan pendapat pula, pendapat dikeluarkan oleh ulama, bukan pendapat berkeluar ambil tepi jalan, tidak. Baik. Jadi apabila kita sebut bismillah sebelum memulakan sesuatu, ianya seperti pertanyaan dari kita bahawa kita buat sesuatu ini hanya dengan nama Allah, tidak ada nama Tuhan lain. Sebab ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain bersama dengan Allah? Allah tu adalah benda yang besar. Kalau kita baca bismillah belum kita mulakan sesuatu, seperti bahawa kita berbuat sesuatu hanya dengan nama Allah, dengan nama Allah Ta'ala, tidak dengan nama yang lain. Di situlah kita sebut elemen ikhlas. Seorang yang ikhlas. Bila kita sebut ikhlas, maka di sana adalah perkara yang jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ikhlas itu lawannya adalah syirik. Sebab tu kita guna perkataan lain. Kita tak guna perkataan ni dengan nama tu, demi orang tu, demi orang ni, tak boleh. Kita hanya menggunakan dengan nama Allah dan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Itu adalah perbahasan berkenaan dengan bismillah. Dan sebarang benda kita buat dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebarang perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada benda-benda yang Nabi suruh baca bismillah saja. Bismillah, aku buat ni. Bismillah. Contoh makan, kul sammillah, bismillah, kita makan. Jadi perkataan bismillah itu diletakkan dengan perbuatan-perbuatan ini seolah-olah kita, yang pertama sebut tadi, meminta berkat dan pertolongan daripada Allah di atas apa yang kita buat. Yang pertama. Yang keduanya seolah-olah kita buat itu kerana Allah Ta'ala. Nah, tu ada elemen ibadah. Walaupun kita buat itu urusan kita menulis, masuk pejabat, masuk kereta, bismillah, tapi dia merupakan salah satu daripada perkara yang kita mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan saya rasa sekadar itulah untuk pagi ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi kuliah kita pada sesi yang kedua pada waktu pukul 8 malam hingga pukul 9 malam nanti, insya-Allah. Itu adalah salah satu daripada siri yang pertama kita lah. Siri pertama kita berkenaan dengan suratul Fatihah dan tafsir Quran ini, insya-Allah kita akan buat live hari-hari untuk sesi seterusnya. Jadi saya minta tuan-tuan semua supaya share, like dan share sepenuhnya dalam grup ke dalam apa ke, supaya benda lebih meluah lagi. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengaji tafsir. Kalau orang nak ikut kuliah saya boleh ikut, tapi ni kita buat pada tuan-tuan ni tanpa apa-apa bayaran. Saya tak minta apa bayaran, tidak. Dan kita buat ni pengorbanan kita untuk melihat supaya orang bukan sahaja baca Quran, tapi orang boleh pandai tafsir Al-Quran dan orang boleh memahami Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.